Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhujung minggu dan apa khabar semua? Okey, saya di sini dan bersama warga Anaida. Harap semua anda yang berada di rumah walaupun di mana anda berada adalah berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang. Okey, sebelum tu saya nak tanya, suara saya okey ke? Okey, kalau okey suara saya boleh komen di ruangan komen kita. Kat mana contoh Ipoh okey, jelas. Saya nak tengok juga. Okey ke suara saya? Okey, suara saya okey tak? Saya nak tengok, saya nak tahu jelas tak suara saya sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ni. Okey, tu dia. Puan Rosita kata Kak Syalam okey sangat. Kak Zura. Okey, Puan Rohana pun ada. Selamat datang jemput kawan-kawan kita lagi yang mana okey, sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain, anda boleh keep like and share, tag nama kawan-kawan supaya kita sama-sama dapat mengikuti live pada pagi ini. Okey, Alhamdulillah. Mana kawan-kawan kita yang lain lagi ni? Okey, sementara kita tunggu, hari ini pejam celik sudah pun 29 Ogos 2020, hari Sabtu. So bermakna ini kita sedang berada di ambang kemerdekaan, yang mana lagi 2 hari kita akan menyambut hari kemerdekaan yang ke-63 dengan bertemakan Malaysia Prihatin. So ada yang dah plan bercuti, mungkin ada yang nak pulang ke kampung, nak menghadiri majlis perkahwinan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, di mana jua anda berada, suka-suka untuk saya ingatkan bahawa berhati-hati semasa memandu dan juga patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Sedikit untuk penonton kita yang di luar sana yang masih mungkin belum kenali Anaida ni siapa dan sebagainya. So, sikit saya suka untuk perkenalkan. Anaida adalah syarikat yang diasaskan sejak tahun 1983, yang mana Anaida Sdn Bhd sendiri menjalankan perniagaan bagi melahirkan usahawan Muslim yang berwibawa dan berdaya saing. So, serta kita memperkasakan pengedaran produk Muslim yang bermutu, halal, selamat di bawah jenama Anaida itu sendiri. So, Anaida merupakan program jualan langsung yang patuh syariah yang diketuai oleh panel syariah kita iaitu Dr. Zaharuddin dan juga Dr. Azman Muhammad Noor yang merupakan penasihat syariah Anaida Sdn Bhd. Okey, Anaida ni jual apa? Okey, Anaida, produk rangkaian Anaida Sdn Bhd adalah produk kesihatan yang berasaskan gamat. Okey, so kita ada jeli gamat, kita ada gel gamat, semuanya berasaskan gamat. Okey. Okey, kita ada berapa orang lagi ni? Mana kawan-kawan kita yang lain ni? Bercuti ya. Okey, berbalik kepada topik kita pada pagi ini iaitu 7 etika usahawan Muslim. Okey, mungkin ada segelintir rakan niaga kita di luar sana yang tak tahu, ialah nak jadi usahawan pun kena ada etika ke? Kan? Kenapa pentingnya etika ni? Jadi, apakah etika yang perlu dilakukan oleh individu tu, khususnya usahawan Muslim? Okey, macam mana pula kita nak jadi seorang usahawan yang beretika? Jadi, untuk menjawab persoalan-persoalan ini, Anaida ini menjemput panel hebat kita iaitu Ustaz Syed Nur Hisham. Okey, atau nama sebenar beliau ialah Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang. Okey. Apa khabar Ustaz? Ustaz dengar suara saya? Dengar, Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz sebab sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk berkongsi ilmu dengan kita kat sini. Okey. Alhamdulillah. Okey. Untuk maklumat semua, Ustaz Said Nurul Syam ni merupakan penceramah bebas yang mana beliau sebelum ni telah pun mengupas pelbagai isu berkaitan agama ya. Okey, kalau sebelum ni mungkin kita selalu lihat beliau di kaca TV. Tapi pagi ni kita dapat lihat beliau secara live di skrin phone anda. Okey. Nisa. Ya, saya semangat betul ni. tak? Betul tak logo ni Sari Gamat betul? Oh betul. Jelas lah Ustaz. Saya cuba explore sikit. Takut tersilap ambil logo lain. Betul. Ya? Betul. Terima kasih Ustaz. Okey. So, jadi Ustaz, kita pun tak naklah membuang masa. Saya persilakan Ustaz sendiri untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang etika sebagai usahawan Muslim. Mungkin anda di sana yang mana ada yang sedang menonton tu, jika ada sebarang pertanyaan boleh ajukan di ruangan komen. Kalau kita ada soalan, kita cuba jawab ya Ustaz ya? InsyaAllah. Saya cakap laju sangat ke? Boleh. Okey, tanpa membuang masa saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada Nisa, terima kasih kepada Sari Gamat Gold di atas jemputan dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton. Kak Rohana Abdul Razak kata pagi tadi kuliah subuh di mukim saya, Syahla. Betul, pagi tadi Kak Rohana saya kuliah subuh di Masjid Ubudiyah. Seksyen 19 rasanya. Seksyen 19 Shah Alam. Saya, Nisa, saya perhatikan sahabat-sahabat yang dah online ni, ramai di kalangan dia orang yang tag kawan-kawan yang lain. Ini satu budaya yang sangat baik. Satu budaya bila kita sama-sama join majlis ilmu, kita tag kawan-kawan itu bermakna macam kita tweet dia. Jom dengar sekali. Jadi boleh tag lagi kawan-kawan yang lain. Moga-moga kita menjadi sebab tarik sahabat-sahabat sama-sama berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Okey. Jadi berkenaan dengan etika usahawan Muslim. Saya nak tanya yang sedang mendengar sekarang, ada usahawanita ke? Ada usahawanita, ejen ataupun dipanggil apa? Rakan niaga. Betul? Rakan niaga era edar. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita fokuskan berkenaan dengan 7 etika. Yang pertama, nombor 1. Etika yang pertama, mempunyai matlamat yang jelas. Why? What is the because? Apa tujuan utama berniaga? Biar clear betul-betul. Clear, etika. Bagi saya nak letak 7 perkara hari ni. Nombor 1 sekali, jelas kenapa berniaga. Kenapa berniaga? Yang rakan niaga era Eda, cuba tulis di ruangan komen. Kenapa anda berniaga? Kenapa anda menjadi ejen anak Eda? Kenapa jadi ejen anak Eda? Yang sekarang ni Alhamdulillah produk yang terbaru ni Sari Gamat Gold. Kenapa? Kita tak dengar suara. Kita tengok di ruangan komen. Kenapa jadi ejen? Kenapa berniaga? Jadi yang pertama, kalau kita sebut berkenaan dengan etika, 7 perkara ni, yang pertama, betul lah Anaeda tak? Ke saya ada salah sebut? Anaeda. Ustaz sebut tadi era edar. Silap. Tak apa. Anaeda. Maknanya dia orang buat pembetulan tu dia orang dengar dengan jelas.
ana edar. Rakan niaga ana edar. Yang buat pembetulan tu terima kasih. Maknanya dengar jelas lah tu. Ana edar. Sebut sekali lagi. Ana edar, ana edar, ana edar. Ustaz jangan silap lagi Ustaz. Tak apa. Okey. Jadi, yang pertama sekali, kenapa terlibat dalam perniagaan? Ada orang dia berniaga, dia kata, Ustaz, saya kena berhenti kerja, saya pun berniaga. Ada orang dia kata dia nak bantu suami dia tambah keuangan. Ada orang dia kata semua orang berniaga sekarang, Ustaz, kita pun kena berniaga lah. So what is our big why? Apa sebenarnya big why kita? Matlamat utama kita terlibat dengan bisnes. Nisa sendiri terlibat dengan bisnes. Sebab apa? Kan? Saya selalu sebut pada orang yang terlibat dengan bisnes, letakkan, saya nak show ada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut at-tajirul saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Rasulullah sebut dengan jelas dalam sepotong hadis baginda, peniaga yang benar dan jujur di hari akhirat nanti bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Jadi kita nak jadi nabi memang tak boleh jadi nabi dah. Kita nak direct shortcut ke syurga bukan mudah amalan. Jadi antara cara untuk kita bersama nabi di hari akhirat nanti, kita menjadi peniaga. Cuma ada dua syarat yang Nabi sebut. As-saduqul amin. Peniaga yang benar dan jujur. Akan bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Di hari akhirat nanti mereka akan dibangkitkan bersama. Ya, betul. Kalau ada yang sebut jihad ekonomi Muslim. Tak apa, sayang. Biar dia kelas sekejap, sayang. Okey. Jadi, alright, ya. Yeah. Jadi, nombor satu sekali, untuk kita merealisasikan hadis Nabi SAW, untuk melayakkan kita di hari akhirat nanti bersama para Nabi. Dengan dua sifat tadilah. Ada sahabat-sahabat yang tulis di sini, jihad ekonomi Muslim. Alhamdulillah. Big Y dia. Berniaga kerana Allah yang utama. Alhamdulillah. Kita jelas kenapa kita berniaga. Dan kita juga faham bahawa Nabi Muhammad SAW, baginda juga terlibat dalam perniagaan. Kita pun faham bahawa Khadijah, isteri Rasulullah SAW, seorang businesswoman. Saya doakan moga-moga ramai ni di kalangan Rania, rakan niaga Ana Edar. Ana Edar ni ramai bakal menjadi Khadijah, bakal mencontohi Khadijah radhiyallahu anha. Hasniza Hasan sebut berniaga sebagai jambatan ke syurga. Alhamdulillah. Hasniza berniaga sebagai jambatan ke syurga. Alhamdulillah. Izzatul Azura Muhammad Hashim berniaga kerana Allah yang utama. Ya Allah. Kita berniaga kerana Allah. Maknanya dia jelas. Kenapa berniaga? Ustaz, saya kalau tak boleh nak jadi Khadijah pun, saya nak mencontohi Khadijah. Alhamdulillah. Ada orang dia kata, bang, saya nak jadi Khadijah bang. Sebab apa? Sebab Rasulullah tak kahwin lagi yang kedua selagi mana Khadijah ada. Kat situ pula dia faham. Kan? Jadi itu bab itulah. Tapi bab berniaga ni bersama dengan para nabi. Ada orang dia berniaga, Ustaz, saya sebagai suami, saya perlu cari rezeki untuk isteri dan anak-anak. Ustaz, saya sebagai seorang isteri, saya nak membantu suami dalam berniaga, cari tambah rezeki. Maka jelas. Biar kita jelas. Bukan sebab semata-mata orang berniaga, aku pun nak berniaga lah. Nampak orang berniaga tu jadi kaya, aku pun nak berniaga lah. Big why kita biar jelas.
Ada orang yang menyebut, Ustaz, saya berniaga ni sebab saya nak bayar zakat. Allahu Akbar. Sebab dia punya target tu jauh tu. Dan saya sendiri pernah ada program-program dengan asnaf zakat yang asalnya dia ni asnaf penerima zakat, kemudian dia berniaga jual pizza, jual roti. Akhirnya sekarang dia menjadi pembayar zakat. Dia asal asnaf zakat, dia berniaga, sekarang ni dia kutip pula asnaf-asnaf lain jadi staff dia untuk memerdeka. Tadilah jihad ekonomi tadi. Okey, ini jelas yang pertama berkenaan dengan matlamat. Ada orang dia bisnes, dia kata kita nak create job. Kita nak cari dengan bisnes ini kita boleh wujudkan kerja-kerja. Okey, boleh tak? Yang sedang menonton tulis etika usahawan yang pertama, mempunyai matlamat yang jelas dalam penglibatan dia dalam bisnes. Saya nak tengok siapa yang pertama sekali tulis komen. Mempunyai matlamat yang jelas dalam berniaga. Jelas matlamat. Dia duduk, kenapa aku bisnes? Lalu dia pun gariskan tadi. Yang saya showkan, kita letaklah sebagai sebab untuk bersama Nabi di hari akhirat. Kita letaklah mungkin untuk bayar zakat. Kita letaklah untuk membantu keluarga, bantu suami ataupun untuk isteri dan anak-anak. Itu matlamat yang jelas. Yang kedua, etika yang kedua. Sudah pas, tengok, terima kasih. Nur Marjan. Comel nama dia. Nur Marjan. Nur Marjan. Lu'lu' wal Marjan. Rahayu Mat Yusuf. Orang utara ni etika berniaga, mempunyai matlamat yang jelas. Siapa ni? Muhammad Zariman Mansur. Boleh kita JV Ustaz untuk latih usahawan asnaf zakat? Ya, kita bantu mereka. Terima kasih. Hasniza Hasan. Tujuan jihad bisnes Ana Eda ialah untuk membawa semua stokis dan rania, Allahu Akbar, untuk masuk syurga. Masuk syurga. Untuk sama-sama masuk syurga. Alhamdulillah. Sebelum masuk syurga, tolong tag dulu kawan-kawan yang lain. Ajak lagi kawan-kawan kita bersama dalam majlis ilmu. Dan moga-moga apa yang Sari Gamat HQ anjurkan pada hari ini pun antara sebab pahala kita untuk bawa kita ke syurga. Itu yang pertama, mempunyai matlamat yang jelas dalam berniaga. Yang kedua, benar dan jujur dalam setiap urusan. Benar dan jujur. Kita sambung sikit daripada hadis yang atas tadi. Benar dan jujur dalam setiap urusan. Sebab benar dan jujur ni, sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sebut inna tujjar humul fujjar. Hadis Nabi, Rasulullah kata, sesungguhnya tujar, para peniaga, humul fujar. Mereka lah fujar. Fujar ni orang buat dosa. Sesungguhnya peniaga, mereka lah golongan yang buat dosa. Lalu, sahabat dengar suspend. Sahabat kata, Ya Rasulullah, awalaisa qad ahallallahu al-bai'a? Rasulullah kata sesungguhnya peniaga itu pendosa. Lalu sahabat kata, bukankah Allah telah menghalalkan perniagaan? Sahabat tanya Nabi. Lalu Rasulullah jawab, bala walakinnahum yuhaddithuna fayakdhibun wa yahlifuna fayathamun. Rasulullah kata, betul, Allah Ta'ala halalkan perniagaan. Tetapi ramai di kalangan perniaga, mereka bercakap tapi bohong. Mereka bersumpah tapi tidak benar di dalam sumpahnya. Jadi, etika yang kedua ni sangat penting. Benar dan jujur. Ini nombor 2. Terima kasih Kak Rosmanila Khuzaimah. Benar dan jujur dalam setiap urusan. Saya sebut setiap urusan. Bukan urusan jual beli saja. Setiap urusan. Ingat, sifat benar dan jujur ini
Nabi kata itulah peniaga-peniaga yang akan dibangkitkan bersama para nabi di hari akhirat nanti. Benar. Benar dalam nak buat promosi, nak buat copywriting, nak promote ke WhatsApp, nak blast. Makanlah sari gamat. Bila anda makan sari gamat, anda yang gelap, makan hari ini, esok cerah. Jangan. Kita nak promosi benar. Ada orang dia berniaga, dia cipta testimoni palsu. Yang penting dia nak suruh orang beli. Jangan buat kerja gini. Testimoni adalah satu teknik marketing yang sangat hebat. Testimoni. Print screen, simpan testimoni, tapi jangan sekali-kali buat testimoni palsu. Ini bohong. Ini tidak benar. Stok ada tak? Boleh tak post hari ni stok? Boleh. Kita tak ada stok. Customer tanya, boleh tak kalau saya hari ni apa? Hari ni Sabtu hari ni Sabtu. Customer tanya, saya nak order barang, saya nak hari Selasa, sempat tak hantar? Kita tak ada stok, baru nak pergi ambil stok dengan stokis. Nak post bila kita? Kita post hari Isnin baru boleh post. Kita tahu kebiasaannya, mungkin ni contohlah. Kebiasaannya kita ambil masa 2 hari delivery. Kita tahu kita akan post hari Isnin. Customer tanya, boleh tak sampai hari Selasa? Kita kata boleh. Back in je. Oh, back in. Yang penting nak suruh back in cepat. Kita tahu dah kita post hari Isnin. Barang sampai hari Rabu. Customer tanya, hantar tracking number. Hantar, post laju lah, yang lambat hantar. Kita tahu dah. Kebiasaannya ambil masa 2 hari. Tiba-tiba kita jawab, yang penting nak suruh orang bayar. Kita tahu dah orang bayar, kita hantar sampai lambat pun. Nampak? Kawan tu nak naik kapal terbang, nak balik kampung, nak bawa barang untuk mak kat kampung, terlepas. Benar. Barang ada, cakap ada. Tak ada, cakap. Berapa hari dapat delivery, janji sedemikian. Jangan kita fikir nak untung sekali. Bisnes ni dia long term punya bisnes. Kak Rosmanila kata, cerita hak betul saja. Yalah lah tu. Yalah. Cerita hak betul je. Cerita hak betul je. Yalah. Jangan duk royak hak tak betul. Samad Amari, jujur dan ikhlas dalam setiap urusan. Jangan duk spelek kok si kok dah. Jangan duk spelek kok si kok dah. Pas nak kena terjemah dak kok si kok dah ni. Nisa faham ke tak? Nisa. Ya. Ni dia gula. Kok saya apa kok mana? Saya orang Perak. Orang Perak. Ayo. Ayo, orang Ayo Tawa. Orang Perak air disebut apa? Ayo lah Ustaz. Ayo, kalau orang Penang sebut apa air? Ayak kot. Kita orang kat Terengganu, kita sebut water. Wah, hebat Jadi Kok betul saya dalam Kok saya tu apa Ustaz? kok say kok dah. Maknanya dia bercakap dia bercakap ni kok say kok dah. Itulah maksud dia. Ikut dia lah maksudnya. Kok Ikut mana say kok tempat. dah. Itulah maksud kok say kok dah. Tak faham lagi? Faham, peh dah. Pehe. Lalu. Kok say kok dah ni maksud dia kok say kok dah. Kok say kok dah ni dia bercakap caca marba saja, ikut suka je. Dia ikut suka. Kalau makan sari gamat ni, kalau saya sakit migraine boleh sembuh tak? Boleh migraine, okey migraine. Saya kalau sakit go out boleh tak? Go out pun boleh. Memang ramai dah orang sembuh. Dia cakap ikut say ikut dah je, ikut suka je. Parak ni sell lah. Dia ikut suka je. Ikut say ikut dah ni dia bukan cakap fakta. Okey, dah migraine baik. Boleh migraine. Go out. Sakit lutut ni go out. Boleh. Ikut say ikut dah. Saya ni sakit bila period sakit perut, sesunguk dah. Sakit sesunguk boleh tak? Kalau boleh sesunguk.
Awak period nanti awak ada sesunguk, makanlah sari gamah. Baiklah sesunguk awak, tak sakit perut dah. Sesunguk. Kok say kok there tu? Jadi biarlah kita bercakap berdasarkan fakta. Kita sebenarnya kita jadi rania, kita jadi stokis anak edar. Kita membawa nama syarikat. Kita membawa branding. Jadi jangan cakap kok say kok there. Biar kita ni bercakap berdasarkan fakta. Benar. Orang tanya, kalau saya ni ada kecil manis, boleh makan tak? Kita pun tak tahu, boleh tidak ni produk kita ni untuk orang kecil manis. Jangan jawab kok say kok there. Kita rujuk stokis. Rujuk HQ, tanya. Ni kalau orang ada kecil manis ni boleh makan tak? Lepas tu dapat maklumat dari HQ, dari stokis. Kita pun baru beritahu maklumat tersebut. Jangan jawab kok say kok there. Faham? Gitu. Maknanya prinsip kita benar dan jujur. Dalam pelbagai, dalam testimoni, dalam delivery, dalam kebaikan, benefit kalau customer makan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam berniaga ni, nombor 3. Biarlah bisnes kita memberi manfaat kepada customer. Ini di antara ciri-ciri bisnes yang long term. Itulah bisnes yang memberi manfaat kepada pengguna. Apa saja bisnes. Sama ada dia bisnes dalam bentuk servis. Sama ada dia bentuk suplemen. Sama ada bisnes dia berbentuk makanan kesihatan. Biarlah kita ni memberi manfaat kepada customer. Sebab bukan saja dia rasa dia dapat manfaat, tapi letaklah juga untuk kita berukhuwah. Customer kita jangan nampak pitih dia je semata-mata. Dalam kepala kita nak tunggu dia transfer je. Transfer. Beres. Saya bagi dah nombor akaun ni. Jadi kita nampak duit customer semata-mata. Biarlah kita dalam etika kita, apa manfaat yang aku boleh bagi kepada pelanggan. Mungkin kita tahu produk kita, target utamanya mungkin si ibu atau si ayah atau orang dewasa. Contoh, saya tak tahu. Mungkin Nisa dan stokis-stokis lebih tahu. Sari gamat ini, dia sesuai sangat untuk orang perempuan. Contoh, orang perempuan lepas bersalin. Sebab sari gamat ni baik untuk luka-luka, luka dalaman, luka luaran. Jadi, orang tanya soalan. Kalau suami yang mengandung, sesuai tak? Suami mengandung. Jadi, suami mengandung tak beranak-beranak. Tak ada diu suami mengandung. Jadi, kita macam mana? Kita bikin nak suruh orang bayar bitih je kat kita ataupun nak beri manfaat pada customer. Nanti kita tahu dah. Ini contoh. Produk kita ni untuk suami mengandung tak sesuai. Untuk diet. Sebab suami tak beranak-beranak. Jadi, tapi ketika itu oleh kerana kita rasa tak boleh beri manfaat pada customer, dia kata, Kak, tak boleh Kak. Ni untuk suami mengandung tak sesuai. Kalau untuk isteri yang lepas bersalin, okey. Dia kata, saya ajak nak beli 2 tadi. Untuk saya 1, suami 1. Tak Kak, untuk isteri sesuai. Jadi untuk suami tak payah. Kalau untuk tu tak sesuai lah. Tapi kalau suami akak ada penyakit go out, boleh lah. Suami saya tak ada go out. Kalau gitu untuk akak je lah. Maknanya kita bukan semata-mata fikir duit. Kita fikir untuk manfaat. Allahu Akbar. Ni Kak Sarina Ismail ni. Kak Sarina tulis memberi manfaat kepada pengguna. Betul Kak? Memberi manfaat pada pengguna ini insya-Allah di sinilah orang akan repeat order. Sebab orang rasa produk kita bermanfaat. Dan pada saat orang melihat manfaat, harga dah jadi nombor 2 dah. Sebab kita dah build relationship, kita ada ukhuwah dengan pelanggan. Dia rasa bahawa kita yang berniaga ni, ni Kak Kamariah dah beritahu dah ni. Ustaz, orang lelaki pun sangat sesuai.
supaya maintain muda, cergas, bertenaga sepanjang hayat. Oh betul Kak. Oh, lelaki pun. Tadi saya sebut contoh lah. Contoh maksudnya dalam produk-produk kita, ni kalau produk kita sesuai, Alhamdulillah jalan. Okey. Tapi maksud saya tadi, yang kita nak memberi manfaat kepada customer. Di sini apabila customer rasa dia ada manfaat menggunakan produk kita, bukan saja dia ni repeat order, tetapi dia juga akan menjadi ejen marketing kita. Orang panggil apa? Word of mouth. Dia akan cakap-cakap. Ya betul, Kak Nur Marjan. Ukhuwah, bukan sekadar bisnes. Dia dah berukhuwah. Dia bukan sekadar bisnes, dia dah jadi ukhuwah dah. Bahkan tanpa kita suruh, siap dia ambil gambar dekat Facebook dia makan sari gamat. Sejak saya makan, saya jadi semakin muda. Suami saya bertambah sayang pada saya. Contoh. Maknanya kita free marketing dah. Ini kita kata word of mouth. Apabila kita jaga etika, kita betul-betul memberi manfaat pada dia, kita tak payah dah suruh dia, nanti makan, share lah, share kat Facebook tu. Share lah. Tak payah suruh share. Sebab dia rasa dia sihat badan sekarang. Dia rasa bermanfaat. Ini bila kita pegang dengan etika, memberi manfaat kepada customer. Sebenarnya, bukan saja kita jual sari gamat, tapi apa saja bisnes. Ini prinsip yang orang panggil yang universal. Orang yang bisnes orang yang bisnes dia servis, orang yang bisnes lain, dia restoran, dia caterer. Bila dia memudahkan pelanggan, memberi manfaat, ini memberi kebaikan yang sangat baik kepada kesan kepada bisnes kita. Ini saya sebut yang ke berapa dah? Berapa dah Nisa tadi? Yang ketiga. Sia Nisa tak boleh nak cakap. Mic dia kena tutup. Yang ketiga, okey. Oh, mak order ada. Mak order masuk juga. Mak order ni orang Terengganu ni. Bagus. Tolong share. Tolong share. Yang keempat. Ini penting. Sentiasa upgrade diri. Seorang peniaga Muslim sentiasa upgrade diri. Apa maksud upgrade diri? Saya nak tanya kepada yang sedang menonton live sekarang, nak upgrade dalam aspek apa? Apa maksud upgrade diri sebagai seorang usahawan Muslim? Upgrade apa? Upgrade Ustaz. Sebelum PKP, saya 58 kilo. Selepas PKP dah 65 kilogram berat badan. Itulah upgrade. Apa maksud upgrade? Anissa Amila. Norliah Amin. Upgrade diri. Nombor 3. Saya rasa macam nombor 4 dah. Kamariah kata orang lelaki yang sentiasa mengandung elok amalkan gamat untuk buang angin dalam badan. Natural look. Lelaki yang mengandung. Saya nak apa maksud saya upgrade diri? Seorang Kak Rosmanila kata ilmu kemahiran. Ilmu apa? Kemahiran apa? Siti Azura. Dia kata ilmu berniaga. Upgrade diri, ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa? Yang pertama sekali betul, ilmu berniaga. Kak Yung. Kak Yung. Betul Kak Yung? Kak Rosita. Nombor 1 sekali kita spesifik bisnes lah. Upgrade ilmu kita tentang produk. Upgrade tentang produk. Kita jual apa? Gamat. Kita selain daripada kita dapat maklumat daripada stokis, daripada HQ, kita sentiasa cari, study sendiri. Upgrade. Produk aku ni untuk apa lagi?
kalau di negara barat, mereka guna gamak ini untuk apa? Gamak ni apa lagi benefit? Kita upgrade ilmu kita. Cari case study yang melibatkan gamak ini. Upgrade maklumat. Satu. Yang kedua, ni Kak Yung sebut, tambah ilmu dan skill. Ini pun sangat penting. Kita asyik duk berniaga, hard sale. Hard sale tahu tak? Belilah sari gamat. Anda sihat. Itu hard sale. Product knowledge, betul Nur Marjan. Product knowledge satu. Yang kedua skill. How to market. Macam mana, how to promote. Macam mana, ini kita perlu upgrade skill. Seorang usahawan yang baik, dia sentiasa cuba belajar. Cari guru, cari seminar, jumpa orang-orang yang dah berjaya, timba pengalaman diorang. Macam mana nak buat copywriting, kalau tulis nak promote iklan kat Facebook masing-masing. Macam mana ayat untuk nak blast dalam grup-grup WhatsApp taman perumahan kita. Macam mana nak bina engagement, nak bina network. Betul, Kak Rosita. Keep on learning. Develop skill. Tajamkan gergaji. Ini bahasa Stephen Covey. Kita kena tajamkan gergaji. Sebab gergaji kita ni duk kerak-kerak kayu, potong kayu. Lama kelamaan gergaji kita akan tumpul. Tak payah potong kayu lah. Orang perempuan pisau duk potong sayur, potong ikan, daging. Lama-lama kena asah juga. Untuk dia gilatkan skill. Sekarang, selain pada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok. Dengan cara video. Sekarang ni antara marketing yang sangat berkesan, video. Allahu Akbar. Create video. Macam mana review. Kadang-kadang review kita suruh anak kita boleh review. Macam mana kita nak kurangkan kos tapi sebaran itu meluas. Ada orang kata, Ustaz, kita guna FB Ad lah Ustaz. Boleh guna FB Ad. Tapi ketika guna FB Ad itu, macam mana? Kita kena ada skill. Nak buat setting, nak cari orang, panggil drop pin, orang yang berdekatan, ataupun kita nak targeted customer kita dari segi usia, yang ada penyakit, dari segi minat apa. Jadi bagaimana kita nak develop skill-skill kita tadi. Bahasa yang kita nak gunakan supaya skill ataupun produk kita tadi berjalan dengan baik. Ilmu kena timba. Allahu Akbar. Zaman sekarang. Ustaz, saya tak pandai sangat IT ni. Saya makcik ada. Makcik jual kat kampung je Ustaz. Bolehlah say 12,000 sebulan. Ada. Alhamdulillah. Tetapi tidak dinafikan untuk kita manfaatkan teknologi. Apatah lagi sekarang musim PKP ni, musim orang duduk kat rumah ni, orang pegang handphone. Jadi, bila target kita kena, ayat kita betul, produk kita berkualiti, alhamdulillah. Communication skill yang betul. Amalina Omar, betul. Amalina Omar kata communication skill yang betul. Kita duduk dengan kawan kita, jangan kita duduk cerita produk sepanjang masa. Nanti orang boring. Nampak muka dia, muka gamat je. Kita nak jual gamat. Tapi jangan sampai orang jadi tak selesa dengan kita. Kalau WhatsApp dia gamat lah. Kalau gamat dia lah. Jadi cuba kita tidak hard sale, tidak secara direct. Ada masa perlu hard sale, ada masanya. Ada ketika perlu hard sale. Tetapi tidak selama-lamanya sedemikian. Ustaz, habis Ustaz sebut macam payah je kita nak buat mudah. Bila kita jumpa dia punya Swiss, insya-Allah. Jadi sebab kita sebut etika, kita tak sebut secara teknikal. Kita tak sebut tentang copywriting, nak buat soalan ke, nak buat bercerita ke, nak buat teka-teki ke.
nak buat bagi hadiah ke, nak promosi harga diskaun, itu skill, itu teknikal. Tapi saya sebut asas, perlu ada semangat untuk upgrade. Sama ada ilmu, produk dan juga skill. Tengok. Ni ada ni. Bahtia Fitri, Abdul Hamid. Meh jumpa Abang buat video marketing, branding, hard sales skills. Oh. Ni, Kak Rosmanila kata, cerita santai-santai je, soft sell. Betul. Kak Muhammad Zariman. Mana ada Kak ni Muhammad Zariman, bukan Kak. Contoh orang stroke, minum air hari ni, esok dah boleh jalan. Orang stroke. Orang stroke minum baik selalu, boleh berjalan. Berat gitu. Jadi, biar kita ada skill. Skill. Dan antara skill, sebab tu saya kata, Amalina Omar sebut tadi, skill komunikasi kita. After sale service. Selepas kita jual, skill. Selepas jual, tanya khabar, follow up, okey tak minum. Minum berapa kali sehari? Botol tu, tudung botol telan ke? Maksudnya, ini skill. Skill kita membina hubungan dengan customer. Skill. Kita tanya barang dah sampai ke belum? Barang okey ke? Ada kemik-kemik tak? Ini skill. Sehingga pelanggan rasa, uish, dia ni follow up semua. Ajar aku cara makan, tanya khabar. Boleh order lagi ni. Saya nak order 3 lah pula. Untuk isteri pertama saya, untuk bakar isteri saya seorang lagi. Itu cari penyakit kan. Jadi skill after sale service. Ada kalanya mungkin kita hantar kotak kemik, botol pecah, ataupun lambat sampai. Customer jauh, dia order tu di kawasan pedalaman, skill kita macam mana nak pujuk dia, macam mana supaya dia tu jadi bertenang, macam mana kita ada customer yang jadi reti, kita bagi tracking number, ada yang tak faham pun tracking number, skill kita nak handle. Ini sangat penting. Saya dalam nak sebut dalam etika yang keempat ini, sangat-sangat penting untuk kita upgrade skill. Raihan Nordin, skills after sales service. Ya, betul. Okey. Siapa kat sini ada pengalaman? Ada pengalaman dia handle. Saya nak sebut satu contoh lah. Contoh skill. Dalam sebuah penerbangan orang Arab, ada seorang pakcik Badui. Badui ni orang-orang pedalaman, orang padang pasir. Dia naik kapal terbang, dia naik je kapal terbang, terus dia duduk seat depan tu, business class. Dia duduk kat business class. Pakcik tu orang Badui, orang padang pasir, dia tak reti, dia duduk, dia nampak naik seat kosong, business class dia duduk. Datanglah pramugara, pakcik seat kat belakang. Badui tu kata, tak, ini tempat aku. Pakcik kat belakang. Mana nombor seat pakcik, tiket? Mana nombor tiket pakcik kat belakang? Badui, orang padang pasir, mana dia reti nombor seat? Aku naik tadi ada kosong, aku duduk lah. Aku duduk dulu, Badui tu cakap. Pramugari kata, pakcik, kat ni tempat orang ni, tuan dia dah datang ni, pakcik kat belakang. Tak, aku naik dulu tadi. Aku duduk dulu. Pakcik, tolong. Pakcik bukan kat sini. Sampai sudah Badui tu tak nak bergerak. Aku dah duduk dulu, dia kata. Dia pun duduk. Last sekali pramugara tak boleh buat apa, bagi tahu kat pilot, kapten. Pilot ni orang lama. Orang yang ada pengalaman, orang yang ada skill. Apa masalah? Pramugari kata, pakcik Badui tu nak duduk atas business class. Dia tak nak pindah ke belakang. Nak buat macam mana? Pilot tu kata, tak apalah.
Pilot tu pergi kat pakcik tadi, dia minta tiket. Dia tengok. Lepas tu pilot tu tanya, pakcik, ni penerbangan dari Riyadh ke Jeddah. Pilot tanya, pakcik nak ke mana? Pakcik nak turun ke mana? Pakcik tu kata, saya nak turun di Jeddah. Pilot kata, oh, ni kursi ni untuk orang turun di Madinah. Kursi yang pakcik duduk ni untuk orang yang turun di Madinah. Bukan turun di Jeddah. Yang turun di Jeddah kursinya kat belakang sana. Terus badui tu bangun dia terus bergerak ke belakang. Duduk kat kursi tempat dia. Jadi sebab penerbangan ini untuk ke Madinah, kursi ni untuk ke Madinah bukan Jeddah. Oh, mana-mana untuk Jeddah, mana untuk Jeddah. Dia pun bangun pergi ke belakang. Ini saya nak beritahu skill. Kadang-kadang kita post barang, lambat sampai. Kadang-kadang ada masalah. Jadi skill kita untuk handle customer. Apatah lagi kalau ada customer-customer yang bermasalah. Yang jenis poyo. Itu kena ada skill juga. Malas aku nak kita pun tutup handphone. Dia baru nak order, kita marah balik kat customer. Skill. Jadi, berapa dah? Allah masa. Kita ambil yang kelima. Saya pergi ringkas lah. Yang kelima. Antara etika penting. Yang kelima. Jauhi sifat-sifat negatif. Allahu Akbar. Jauhi sifat-sifat negatif. Ini etika yang kelima. Apa maksud sifat yang negatif? Contohnya, dengki sesama ejen, berebut customer, berebut ejen. Jauhi sifat-sifat sebegini. Dia ada testimoni tapi dia kedekut nak share testimoni bersama ejen-ejen lain. Ini nak makan seorang orang panggil. Jauhi sifat-sifat negatif. Betul Nur Marjan. Kadang-kadang di kalangan kita, ada customer kita, dia ambil dengan kita sehari gamat. Alhamdulillah, lutut dia sihat. Dulu dia semayang pun kena duduk atas kursi, nak duduk dapur pun tak berapa sihat. Jadi selepas dia amal gamat ni, dia pun share lah, makcik sekarang bukan saja boleh berdiri solat, makcik dah boleh break dance. Makcik sekarang dah opak ganam dah dengan naik atuk kat rumah. Nenek ni dah sembuh lutut. Sepatutnya kita share lah testimoni-testimoni sebegini bersama ejen-ejen lain, rania-rania lain. Supaya testimoni itu dia orang ambil manfaat, boleh share dengan customer dia pula. Sifat negatif, maksud saya tadi, dia sembunyi seorang-seorang. Dia tak nak share. Yang dengki dengan ejen lain tu satu hal dah. Sifat negatif. Yang kalau ada masalah, dia bukan nak tolong cover. Dia burukkan HQ pula. Sebab dia rasa bukan syarikat dia. Oh ni lah lambat ni. Botok kemek. Oh ni lah HQ punya pasal packaging tak elok. Kan? Sifat-sifat. Ustaz, kita ada soalan daripada Puan Izzatul Azura. Dia tanya, macam mana Ustaz yang guna sihir dengki tengok kerjayaan orang lain ni? Dia tanya. Ni masuk yang 5, bila dengki, dia akan sabotaj. Bila dengki, dia akan sihir, saka. Bila dengki, dia akan fitnah. Kawan-kawan dia juga, oh dia tu buat sale tinggi tu. Dia bukan betul sangat. Dia menipu. Sihir, apatah lagi Allahu Akbar. Sihir ni salah satu daripada dosa-dosa besar. Sihir. Tengok orang berjaya, dia tak pandai meniaga, mulut tak manis. Nak meniaga tak senyum langsung. Allahu Akbar. Apa nak beli? Cakap dengan orang, nak beli gamak tak? Nak beli. Saya jual gamak ni, saya jual sari gamak. Senyumlah sikit Kak. Saya jual sari gamak. InsyaAllah. Sikit tu. Kan? Ada satu pepatah Cina menyebut, kalau anda susah untuk senyum, jangan fikir nak buka kedai. Susah nak senyum. Niaga tak laku, dengki kau orang. Sihir orang. Jangan. Jangan. Okey. Yang keenam, financial management yang baik. Antara etika seorang usahawan Muslim, mengurus keuangan
bayar stok, bayar hutang, belanja tidak membazir. Ini financial management yang baik. Antara yang penting kita ada simpanan duit. Nombor 6 ni. Financial management sangat penting. Kita musim COVID baru-baru ni, Allahu Akbar, nampak jelas dalam masyarakat kita, maknanya ramai jugalah di kalangan orang kita yang menjadi stres dan tertekan. Sebab apa? Sebab tidak ada duit simpanan. Habis duit gaji dia, habis dah. Tak ada duit simpanan untuk dia bertahan. Habis dah Ustaz, duit gaji habis dah. Syarikat tutup, tak boleh nak bertahan. Izzatul, ini saya nak masuk nombor 7 nanti Izzatul. Keluarkan zakat perniagaan dan sedekah. Itu saya nak masuk etika yang ketujuh. Wajib. Zakat, sunat. Tapi nombor 6 ini, saya nak sebut tentang financial management. Ada orang, dia nak tunjuk, nak suruh orang confident dengan produk, nak tunjuk dia kaya. Makanan, makan kedai mahal-mahal. Dia nak peragakan barang yang mahal-mahal, telefon mahal, kredit tak ada pun. Duduk pergi kedai mamak je, cari password wifi. Telefon mahal. Jam, beli jam mahal. Jam yang mahal. Mesyuarat datang lewat juga. Jadi, cash flow, betul. Suhayu Ehwan. Cash flow. Kita manage. Sebab tu kita sebut tadi, financial management yang baik, cash flow dia jaga. Kalau jenis ambil hutang, ambil stok kredit ataupun consignment, dia sangat disiplin. Bayar stok, bayar hutang, perbelanjaan dia tak membazir. Okey, ini secara khusus financial management. Dan sudah pasti saya sebut tadi, masuk yang ketujuh, etika kita bayar zakat dan bersedekah. Zakat perniagaan, kita kira sebab ini kewajipan kita berzakat. Dan antara tanda orang yang berzakat, barakah berzakat dia juga rajin bersedekah. Kak Suhaya Ehwan, Kak Suhaya sebut jangan berhutang. Berhutang ada dalam Islam diharuskan berhutang. Diharuskan. Tetapi ingat, berhutang nombor 1 sekali ketika perlu. Berhutang nombor 2 dengan niat nak bayar. Ini penting. Kalau berhutang boleh, tapi berhutang ketika perlu. Mungkin ada nak ambil stok banyak ataupun dari segi kenderaan kita perlu buat loan untuk beli kenderaan, untuk sewa bangunan, untuk beli bangunan dan sebagainya. Ada masa perlu berhutang. Tetapi ketika perlu. Jangan berhutang untuk bermewah, untuk menunjuk. Tak perlu. Saya sebut dalam bab berhutang, 2 perkara penting. Berhutang ketika perlu dan yang kedua berhutang dengan niat nak bayar. Bila kita berhutang dengan niat nak bayar, sudah pasti kita akan berhutang dengan kadar yang kita mampu bayar. Kita tak akan berhutang lebih-lebih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di penghujung, saya serah balik pada Nisa. Wallahu a'lam. Rasa sekejap lah Ustaz. Rasa macam tak puas nak dengar lagi. Ya Allah. Okey. Ada manfaat lah untuk sahabat-sahabat dalam ni. Okey, itulah dia. Alhamdulillah lah sedikit kita dapat tahulah tentang etika sebagai usahawan seorang Muslim. Iaitu saya ulang balik mungkin antaranya yang pertama tadi mempunyai matlamat yang jelas. Yang kedua, cuba highlight komen Nurjan tu. Nur Marjan. Itu dia. Yang pertama kita bincangkan mempunyai matlamat yang jelas. Yang kedua, benar dan jujur dalam setiap urusan. Yang ketiga, memberi manfaat kepada customer. Keempat, sentiasa upgrade diri dari segi ilmu berniaga, ilmu skill dan sebagainya. Yang kelima, jauhi sifat-sifat negatif, Keenam, financial management, bijak menguruskan kewangan. Dan yang terakhir tadi,
bayar zakat dan suka bersedekah. Okey, itulah sendiri kita nak cakap kan, Islam itu sendiri sebenarnya sangat indah. Jadi daripada apa yang Ustaz cakap kat sini, saya dapat simpulkan bahawa dengan menjadi usahawan yang beretika ni Ustaz, secara tak langsung dapat melahirkan insan yang cemerlang sebenarnya. Dan yang kedua, dapat mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap, juga dapat menghasilkan servis ataupun produk yang berkualiti. So dalam dunia yang semakin mencabar ni, saya dapat tengok perkara yang membezakan antara usahawan yang berjaya dengan yang lain adalah etika itu sendiri. So sebagai usahawan Muslim, sebenarnya kita harus peka lah dengan etika keusahawanan Islam yang mana yang telah digariskan agar sentiasa memperoleh keberkatan dalam perniagaan. So bukan sekadar menghimpun gunung kekayaan, malah seorang usahawan itu sendiri, usahawan yang berjaya hendaklah sentiasa menjadi idola kepada bawahan yang belum berjaya, insya-Allah. Jemput ke page saya. Tolong tag sikit komen jemput ke page saya. Ada masa jemput jemput. Habis-habis boleh berukhuwah juga. Boleh. Sila. Ada yang nak lagi ke? Kita nak jemput Ustaz lagi tak? Nak dengar lagi Ustaz ceramah ke lepas ni? Je komen sikit, semangat sikit kita nak Ustaz nak lagi ceramah lepas ni. Alhamdulillah. Terima kasih di atas jemputan. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, semoga kita berjumpa lagi akan datang insyaAllah. Okey, Alhamdulillah Naida sekarang ini sangat komited dalam memberikan kepada anda peluang dan ruang, yakni peluang penjanaan pendapatan dan juga ruang untuk anda mengisi ilmu pengetahuan. So untuk makluman semua, ini adalah slot motivasi niaga kita yang terakhir pada bulan Ogos ini. Okey, untuk bulan akan datang, mungkin kita akan ada lagi slot motivasi niaga yang akan mungkin ada sedikit perubahan dari segi masa, iaitu kita akan buat pada setiap hari Isnin malam, insyaAllah. Saya akan bagi tahu yang mana rakan niaga yang belum aktif dalam grup Telegram, segala info saya akan bagi tahu di situ. Pastinya yang menarik dan terbaik untuk anda. Jadi bersama kita jayakan ekonomi ummah. Sebelum kita berakhirnya live ni, saya ada sedikit pantun. Okey, berakhir sudah live kita. Moga bersua bulan hadapan. Andai ada tersasar kata, salah silap mohon dimaafkan. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.